Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Kekemat, pembekal stoking, diheret ke mahkamah. Kekemat dan salah seorang bekas pembekalnya dijangka didakwa di mahkamah hari ini berhubung stoking tertera kalimah Allah. Malaysia kini difahamkan bahawa selain dua syarikat itu, pertuduhan juga akan dikenakan terhadap dua individu dari Kekemat dan tiga daripada pembekal Zin Jian Chang Sendirian Berhad. Salah seorang wakil Kekemat yang dijangka akan didakwa dipercayai pengasas syarikat Chai Ki Kan, lebih dikenali sebagai KK Chai. Pihak dari Kekemat dan Zin Jian Chang akan didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana melukakan perasaan agama orang lain. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selain itu, difahamkan bahawa pihak dari Zin Jian Chang akan didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan kerana bersubahat. Seksyen 109 menyatakan bahawa hukuman untuk bersubahat dengan jenayah melainkan dinyatakan adalah sama dengan kesalahan sebenar. Pertuduhan akan dibuat di Mahkamah Session Shah Alam. Sebelum ini, dua individu telah dipenjara 6 bulan dan masing-masing didenda RM12,000 dan RM15,000 kerana komen menghina isu berkenaan. 2 minggu lalu, stoking tertera kalimah Allah ditemui di kedai Kekemat yang mengundang kecaman dan gesaan boikot. Susulan itu, laporan polis beramai-ramai telah dibuat. Salah seorang yang menerajui kempen laporan polis dan gesaan boikot ialah Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh. Kekemat dan Zin Jian Chang telah memohon maaf atas kejadian itu dan mendakwa mereka terlepas pandang. Saudara-saudara sekalian, Adam Ngingau kata memang sedih bila nampak ramai orang yang masih bercakap tentang isu 3R ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling mengejutkan kita semua. Apabila Sanusi didakwa berdosa. Apa yang jadi sehingga Sanusi dianggap sebagai berdosa? Dipetik daripada Harapan Daily, Sanusi, hang memang berdosa. Pasal 9 bulan gaji tertunggak, kata ulasan ini. UMNO Sungai Petani menemplak seorang ahli Parlimen PAS yang mendakwa Kerajaan Negeri Kedah terpaksa mencuci dosa kerajaan lama sehingga perlu menanggung masalah anak syarikat Menteri Besar Incorporated iaitu Kedah Agro Holdings. Ketuanya Datuk Sahim Han Him Muhammad Yusof berkata, yang berdosa sebenarnya adalah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, kerana gagal melunaskan gaji kaki tangannya selama 9 bulan. Beliau turut membandingkan dengan 3 pentadbiran Menteri Besar terdahulu yang tidak pernah culas membayar gaji pekerjanya. Baru-baru ini ada satu ahli berhormat dari ahli Parlimen PAS. Dia sebut Kedah Agro Holdings ini dosa orang-orang lama yang terpaksa dicuci oleh kerajaan negeri. Daripada arwah Said Razak Said Zain, arwah Ustaz Azizan Abdul Razak, Datuk Seri Ahmad Bashar Mad Hanifah, Datuk Seri Mukriz Mahathir, semua berusaha bantu bayar gaji, cari jalan. Bila mai dekat Sanusi, dia yang tak bayar gaji 9 bulan. Siapa yang berdosa? Menteri Besar. Lepas semua bayar. Sepanjang yang saya tahulah, orang-orang lama yang jadi Menteri Besar bertanggungjawab. Cari jalan usaha bayar gaji, katanya. Sebelum ini, ahli Parlimen Alor-Setar yang juga Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib, mendakwa masalah Kedah Agro Holdings kini terpaksa ditanggung kerajaan negeri Kedah, sedangkan ia berlaku di bawah pentadbiran kerajaan lain. Sanusi pula pada semalam
mengibaratkan anak syarikat MBI itu umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Tujuan tubuh GLC untuk berniaga, dapat projek kerajaan untung pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu, makan ke darah, sumbang tak pernah. Tapi kikis lagi, itu bukan GLC, itu lintah. Saya tak mau bela lintah, katanya. Mengulas lanjut, Sahihim berkata, Sanusi telah mengabaikan kebajikan pekerjanya apabila membeli kereta rasmi baru bernilai lebih RM400,000 susulan tular foto kereta jenama Hyundai. Sanusi Hang memang berdosa. Pasal gaji tertunggak bukan 2-3 bulan tapi 9 bulan. Tup, beli kereta pula dah RM400,000. Tunggakan 9 bulan ini adalah 560,000. Dia pi beli kereta 400,000. Di mana keprihatinan, kasih sayang seorang pemimpin, 24 kaki tangan Kedah Agro Holdings, soal beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau tadi Wan Saiful yang macam kantoi, kali ini pula satu orang lagi yang kantoi dalam Perikatan Nasional, yaitu Wan Faisal. Apabila Wan Faisal ditanya, adakah draft yang beliau nyatakan konon sudah diterima daripada Perdana Menteri, beliau cetak sendiri? Itu soalan dia. Tapi sebelum saya cerita tentang Wan Faisal cetak draft sendiri soal Fahmi, jom kita lihat dulu apa pendedahan yang dibuat kononnya oleh Wan Faisal. Wan Faisal dakwa Perdana Menteri sudah serah dokumen perjanjian. Ini yang mengejutkan kita. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi wakilnya sudah menyerahkan draft dokumen perjanjian mengenai peruntukan kepada wakil rakyat, bukan kerajaan kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam satu balasan ciapan di X dengan ahli Parlimen PKR, Taufik Johari, dia yang juga Ketua Armada Bersatu, berkata, perkara itu dilakukan secara rahsia selepas Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof menafikan kewujudan draft perjanjian itu semalam. Namun demikian, selepas daripada perkara pendedahan konon berani daripada Wan Faisal ini, ada seorang menteri iaitu Fahmi Fadzil, Menteri Penerangan. Beliau bertanya kepada Wan Faisal, dia cetak sendiri ke draft itu? Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil menafikan dakwaan ada wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyerahkan draft perjanjian kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Tak tahulah kenapa terlalu banyak cerita yang direka-reka kebelakangan ini. Kalau tadi Wan Saiful dikantoikan oleh seorang ahli parlimen, beliau kata bukan tawaran tetapi permintaan. Bukan tawaran daripada kerajaan kepada Wan Saiful, tetapi permintaan Wan Saiful, kata beliau. Kali ini pula satu lagi cerita yang menarik, yang mudah kita fahami, seakan-akan kita fahami, turut berita cerita yang dicipta, direka-reka. Apabila Wan Faisal kata, beliau dakwa Perdana Menteri sudah serah dokumen perjanjian melalui orang wakil, melalui wakil kepada wakil rakyat bukan kerajaan, menyerahkan perjanjian itu kononnya. Dan beliau berkata, perkara itu dilakukan secara rahsia selepas Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof menafikan kewujudan draft perjanjian itu. Yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa rahsia? Kenapa rahsia? Tapi ini
Juru cakap kerajaan sendiri telah menafikannya. Beliau kata, beliau telah menyemak dengan pejabat Perdana Menteri PMO, Ketua Setiausaha Politik Anwar iaitu Samsul Iskandar Muhammad Akin dan beberapa pegawai lain yang memaklumkan tiada draft diserahkan seperti didakwa ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Jadi siapa yang bagi? Hairan. Anwar Ibrahim pun tak bagi. Ketua Setiausaha Politik Anwar Ibrahim iaitu Samsul Iskandar Muhammad Akin pun tak bagi. Pegawai-pegawai lain yang ada di dalam PMO pun tiada beri. Yang beri itu siapa? Jadi itu sebabnya Fahmi kata Wan Faisal mungkin cetak draft sendiri. Ada netizen kata dah terdesak sangatlah tu sampai sanggup cetak diri sendiri, cetak surat sendiri, perjanjian sendiri. Adakah ahli Parlimen Machang mencetak draftnya sendiri? Soal Fahmi. Sebab sebelum ini beliau pernah cadang untuk selesai masalah ekonomi kena cetak wang. Wah, ini lagi luculah. Sebab dulu ada satu kali isu berkaitan dengan masalah ekonomi Malaysia. Ahli Parlimen Machang ni iaitu Ahmad Faisal mencadangkan untuk cetak wang. Jadi itu dikaitkan oleh Fahmi Fazil. Dia kata, ya dulu pernah mencadangkan cetak wang, mungkin sebab itulah dia kata, Fahmi kata, mungkin sebab itulah dia cetak draftnya sendiri. Saya percaya beliau mungkin rasa terpanggil untuk menyelamatkan keadaan kerana yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dalam Parlimen pada Khamis lalu ialah ada draft. Tetapi timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof yang duduk bersama dengan Ketua Pembangkang apabila melaporkan kepada Kabinet menyatakan tidak ada sebarang draft dan perkara itu telah disahkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kata Menteri Komunikasi itu pada sidang media di Parlimen. Ini bukan satu perkara yang main-main. Ini serius. Sudah dilapor dan sudah disahkan dalam Kabinet mesyuarat Jemaah Menteri. Maknanya itu adalah pembohongan. Draft perjanjian yang dikatakan kononnya ada itu pembohongan kalau yang kita faham. Terdahulu Wan Faisal yang juga Ketua Pemuda Bersatu mendakwa Anwar ada menyerahkan draft perjanjian melalui wakilnya kepada Hamzah yang turut berkaitan dengan peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang. Beliau mendakwa perkara itu tidak diketahui sesiapa termasuk Fadilah yang semalam menafikan kewujudan dokumen terbabit. Pandai-pandai pula dia kan cuba melaga-lagakan pemimpin dalam kerajaan. Cuba pula seakan-akan mahu melaga-lagakan Fadillah Yusof dengan Perdana Menteri. Takkanlah Anwar Ibrahim curi-curi buat draft. Takkanlah pemimpin-pemimpin Anwar Ibrahim, pegawai-pegawai Anwar Ibrahim curi-curi pula memberikan draft itu sehingga timbalan Perdana Menteri tak tahu. Ini mungkin satu lagi plot mahu melaga-lagakan kepimpinan, terutamanya Fadillah Yusof yang kini memimpin, juga pemimpin dalam Parti Sarawak. Jadi mungkin ada niat untuk menimbulkan keraguan supaya Fadillah tiba-tiba nak sokong Perikatan Nasional. Mungkinlah. Fadillah yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan ahli Parlimen berkata, beliau tidak menyerahkan sebarang draft seperti didakwa dalam pertemuan dengan Hamzah pada 19 Mac lalu. Di Dewan Rakyat pada hari Khamis lepas, Hamzah berkata, pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan. Ahli Parlimen Bersatu, Rosul Wahid, semalam dilaporkan berkata ahli Parlimen PN menuntut peruntukan RM3.5 juta setahun dalam draft tawaran perjanjian baharu itu. Justru Fahmi meminta Wakil Rakyat Bersatu itu merujuk saluran rasmi yang sudah dilantik berhubung rundingan berkenaan. Saya rasa kalau ahli Parlimen Machang tak tahu apa-apa, baik dia diam, tambah beliau lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye.